saya Syazwana binti Azmi bernombor kad matrik ini 201710775753. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang kritikan novel Di Bawah Lindungan Kaabah karya Hamka berdasarkan teori Marxism oleh Karl Marx. Di Bawah Lindungan Kaabah ini adalah sebuah novel yang ditulis pada tahun 1938 oleh sastrawan Indonesia iaitu Hamka atau nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, di mana beliau ketika itu bekerja di Medan sebagai penyunting bagi sebuah majalah mingguan Islam, novel yang berkisarkan percintaan dan ditakdirkan pasangan muda Minang dari latar belakang sosial yang berbeza. Secara umumnya, dipuji dengan gaya bicara belum fasa yang mudah. Novel itu telah 2 kali diadaptasikan ke dalam filem pertama pada tahun 1981 dan kemudiannya pada tahun 2011. Novel berjudul Di Bawah Lindungan Kaabah ini menceritakan kisah yang terjalin antara Hamid, iaitu seorang anak yatim, dengan seorang gadis yang bernama Zainab, iaitu anak seorang hartawan yang bernama Engku Haji Jaafar. Keluarga Hamid yang baru saja berpindah ke Kota Padang setelah dituntut kesempitan hidup. Tidak berapa lama kemudian, bapa Hamid meninggal dunia dengan meninggalkan Hamid yang baru berusia 4 tahun dan ibunya dalam keadaan yang sangat melarat. Berhampiran dengan rumah Hamid terdapat sebuah rumah yang besar, baru didiami oleh keluarga kaya yang baik budi bahasanya dan peramah hula kepada fakir miskin. Keluarga ini terdiri daripada Ibu Haji Jaafar, isterinya Mak Asyah dan anak perempuannya yang masih kecil yang bernama Zainab. Hamid yang setiap hari berjual kuih dan ibunya dijemput datang ke rumah Mak Asyah untuk berkenal-kenalan. Dari tarikh itu, terjalinlah persahabatan yang erat antara dua keluarga itu. Sejak itu, Hamid sering berkunjung ke rumah Zainab. Apabila tiba masa persekolahan, Zainab dihantar ke sekolah bersama-sama Hamid. Pergaulan mereka berdua semakin rapat. Hamid menganggap Zainab sebagai adik kandungnya sendiri. Selepas belajar di sekolah, Hamid, Zainab dan teman-teman lain sering bermain-main, berlari-lari, berkejar-kejaran dan bermain gala di perkarangan rumah Zainab, memanjat pohon rambutan yang sedang ranum, bercari-cari dan bersorak-sorak. Kadang-kadang waktu petang, mereka berdua duduk di veranda belakang. Pada hari Minggu, mereka dibenarkan bermain-main di tepi pantai. Hari berlalu, bulan berganti bulan, tahun sabar bertukar, kemesraan antara Hamid dan Zainab semakin erat hinggalah mereka tamat dari persekolahan peringkat murah. Zainab masuk dalam pinggitan kerana adat menghendaki begitu dan tidak boleh keluar rumah lagi sesuka hati tanpa diiringi oleh ibu atau orang kepercayaan. Beberapa bulan setelah tamat sekolah, Hamid telah memasuki sekolah agama di Padang Panjang dengan dibiayai oleh Engku Haji Jaafar juga. Di Padang Panjang, Hamid selalu merasai keseorangan dan sebagai seorang yang kehilangan sesuatu. Keadaan begini membuat Hamid selalu menghitung hari, bulan dan dari bulan ke tahun untuk sampai masa bercuti dan kembali ke kampung menemui Zainab dan menceritakan segala pengalaman di rantau orang. Apabila saat pertemuan berlaku, mulut Hamid tertutup, tak berkata apa-apa. Ia menjadi bodoh dan pengecut. Begitulah rupanya kalau sudah terkena penyakit cinta. Apa yang diangan-angankan pada mulanya semuanya terbang belaka. Hamid takut untuk meluahkan cintanya kepada Zainab. Malah ia bimbang kalau cintanya itu tidak berbalas. Dengan tidak disangka-sangka, Haji Jaafar, tempat Hamid bergantung nasib, telah meninggal dunia. Kematiannya itu mengubah hubungan Hamid dan Zainab. Tidak lama kemudian, ibu Hamid pun sakit. Dalam keadaan sakit itu, ia menasihati Hamid supaya menghapuskan cintanya terhadap Zainab sebelum ianya mendalam. Tidak lama kemudian, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan meninggalkan Hamid sebatang kara. Selepas berlaku dua kematian yang menyedihkan itu, Hamid karam memikirkan masa depannya. Suatu hari, Hamid telah dijemput ke rumah Mak Asyah. Di sana, ia telah meminta menasihati Zainab supaya patuh kepada kehendak ibu dan segala ahli keluarga untuk dijodohkan dengan sepupunya, iaitu dari keluarga sebelah almarhum bapanya. Tapi atas nasihat Hamid itu telah ditolak oleh Zainab dengan alasan belum mahu berkahwin. Tapi sebenarnya Zainab telah memendam rasa cintanya terhadap Hamid itu sendiri. Untuk mengatasi perasaan sedih kurang dari kematian tadi,
dan ketiadaan kepastian kebahagiaan dalam cintanya, Hamid mengambil keputusan untuk meninggalkan Kota Padang supaya ia dapat melupakan Zainab. Bila sampai di Medan, Hamid menulis surat kepada Zainab meminta maaf kerana tidak sempat menemuinya sebelum melepas dari Kota Padang. Dari Medan, Hamid menuju ke Singapura, Bangkok, tanah-tanah Hindustan. Dari Karachi, dia berlayar menuju ke Mesir, Syarak, Najd dan akhirnya sampailah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di bawah lindungan Kaabah yang suci, Hamid bertakafur memohon kesabaran dan keteguhan hati menghadapi dugaan hidup. Lama kelamaan, kenangannya kepada zaman yang lalu hampir hilang dan menjelang pula tamak-ninah dalam hatinya. Setahun kemudian, ketika tiba musim haji, sampailah Saleh kawan seperkuliahan Hamid di Kota Padang dan Padang Panjang dahulu untuk menunaikan fardu haji sebelum meneruskan perjalanannya ke Mesir untuk menyambung pelajarannya di sana. Sebelum berlayar ke Mekah, Saleh telah berkahwin dengan Rosnah, iaitu salah seorang kawan karib Zainab. Kedatangan Saleh yang kebetulan memilih syekh haji yang sama dengan Hamid telah menghidupkan kembali ingatan Hamid kepada peristiwa yang lama. Pernah Saleh memberitahu yang ia mendapat tahu dari isterinya yang sering menzarahi Zainab bahawa Zainab sedang sakit dan menyuruhi Hamid. Di samping itu, dalam suratnya kepada Hamid, Zainab telah mencurahkan rasa hati dan harapannya supaya Hamid dapat pulang sebelum badannya yang sakit-sakit itu menemui ajalnya. Hamid pada mulanya tidak menampakkan apa-apa kesan buruk selepas menerima surat dari Zainab. Akan tetapi, setelah sehari dua kelihatan ia bermenung saja, apabila ditanya, dia memberitahu bahawa badannya sakit-sakit. Demam yang menimpanya sejak di Mekah bertambah buruk dan dia tidak sedarkan diri ketika hendak berangkat ke Mina Dari pada Arafah. Sebelum Hamid diusung oleh Hadam untuk menyempurnakan tawaf rukun pada hari ke-11 Zulhijjah, Saleh telah menerima surat dari isterinya Rosnah memberitahu berita kematian Zainab. Hamid mengalirkan air mata dan menarik nafas panjang menerima berita itu. Hamid diusul oleh dua khadam keturunan Badawi dengan tandu menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf dengan diiringi oleh Saleh. Selepas selesai yang ketujuh kali, keliling Hamid mengisyaratkan supaya Badui itu memberhentikan talunya dekat tempat bernama Multazam. Sesampainya di situ, dihulurkan tangannya lalu memegang kiswah Kaabah dengan kuatnya seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Sambil itu dia berdoa memohon kurniaan ampun dan kelapangan jalan ke akhirat. Setelah itu suaranya tidak kedengaran lagi dengan muka yang tenang sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini dan selesai dikemukakan di perkuburan Mu'alla yang masyhur itu. Kenapa saya memilih teori Marxism? Kerana teori Marxism ini menekankan tentang beberapa aspek iaitu tentang sistem ekonomi, tentang sistem sosial dan juga sistem politik. Marxism merupakan aliran pemikiran yang turun daripada pemikiran Karl Marx di mana Marxism adalah berhubung dan berkait rapat dengan manifestasinya iaitu komunisme. Karl Marx telah menyusun sebuah teori yang besar yang berkaitan dengan tiga sistem yang telah saya sebutkan sebentar tadi, iaitu sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik. Pada dasarnya, golongan Marxisme ini telah menganggap bahawa secara objektif, masyarakat manusia adalah suatu masyarakat yang terdiri daripada golongan menindas dan golongan ditindas. Ketidakadilan ini menurut Marxisme adalah berakar pada sistem sosial manusia sendiri yang secara objektif dan bukan disebabkan oleh faktor subjektif seperti moral dan budaya. Di bawah lindungan Kaabah, dari segi sistem ekonominya ataupun aspek ekonomi, dapat dilihat keluarga Empu Ja'far iaitu ayah Zainab adalah daripada golongan keluarga yang hartawan, manakala Hamid adalah golongan yang sederhana ataupun miskin sahaja. Dan dalam golongan yang sama, walaupun dari segi struktur ekonomi yang berbeza, miskin ada yang kaya, tapi mereka tetap hidup dalam keadaan yang harmoni, saling membantu dan hubungan mereka sangat-sangat baik. Sebagai contoh, keluarga Empu Ja'far ini bersama isterinya tidak pernah menunjukkan penduduk yang penduduk setempat yang ada di sekitar kawasannya itu. Baiklah, seterusnya dari segi aspek sosialnya, dapat menggambarkan sebuah masyarakat yang hidup saling membantu, yang harmoni, yang mengamalkan kasih sayang. Sebagai contohnya, sewaktu kecil
keluarga Engku Haji Jaafar ini sangat menyayangi Hamid kerana ketiadaan bapa. Dan dari segi kasih sayang ni, Hamid mulai rasa cinta kepada Zainab kerana mereka sejak kecil lagi telah bermain bersama-sama, belajar bersama-sama, dan kerana Hamid ini telah dianggap sebagai keluarga angkat kepada keluarga Zainab juga. Jadi kasih sayang itu sentiasa berkutik antara Hamid dan juga Zainab, dan juga antara Hamid dan juga keluarga Engku Jaafar ini. Dapat dilihat dari segi kekeluargaan, keluarga Engku Haji Jaafar ini adalah keluarga dari golongan bangsawan, manakala keluarga Hamid ini bukan golongan bangsawan. Bermakna kat sini terdapatnya taraf hidup yang berbeza antara keluarga Engku Haji Jaafar dan juga keluarga Hamid kat sini. Namun mereka tidak wujudnya pertelingkahan dan sebagainya. Mereka saling bantu atau saling bersama-sama bersama lain dalam menyelesaikan apa masalah, dan Hamid ini antara yang bijak dalam memastikan masalah ataupun penyelesaian itu dapat diselesaikan dengan baik supaya tidak terjadi sebarang pertelingkahan, kerana golongan bangsawan ini biasanya perlu dihormati, perlu dijaga dan sebagainya. Keseluruhannya, novel dibawahi dengan Kaabah ini adalah novel yang sangat relevan untuk dibaca sehingga sekarang kerana terdapatnya unsur-unsur yang sangat memberi manfaat kepada masyarakat dari segi sosiologi, ekonomi dan juga politiknya. Kerana dari segi sosialnya menekankan tentang aspek keagamaan, aspek kasih sayang, aspek kekeluargaan dalam masyarakat. Manakala dari segi politiknya terdapat, walaupun terdapat perbezaan golongan bangsawan dan juga bukan bangsawan, tetapi mereka tetap hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni tanpa pertelingkahan. Manakala dari segi ekonominya, walaupun terdapat keluarga yang miskin, keluarga yang hartawan, namun tidak ada wujudnya perbezaan antara mereka. Malah mereka hidup dalam keadaan yang lebih harmoni dan lebih bahagia tanpa sebarang permalahan dan sebagainya. Jadi begitulah sedikit sebanyak pendidikan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Semoga dapat memberi manfaat dan dapat dipanjangkan kepada anda, insya-Allah.